Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Bank Negara Malaysia show denda 23 juta tapi AGC kenakan 15 juta ZT. Bank ini berkenaan dengan 1MDB, kes 1MDB. Bank Negara Malaysia mengesyorkan denda 23 juta terhadap 1MDB kerana gagal mematuhi arahan Bank Pusat di bawah Akta Perkhidmatan Keuangan 2013, kata Zaiti Akhtar Aziz. Saksi berumur 76 tahun itu berkata untuk mengenakan penalti, BNM memerlukan persetujuan atau kebenaran AG pada waktu itu. AG menolak jumlah yang disyorkan oleh kami. Kami mengesyorkan 23 juta namun AG mengurangkannya kepada 15 juta katanya. Saksi pendakwan keempat Wanam itu berkata demikian ketika ditanya Peguam Utama Najib Razak Muhammad Syafiq Abdullah pada perbicaraan bekas Perdana Menteri itu yang membabitkan dakwaan penyelewengan 2.3 bilion dana. Soal jawab itu berlaku. ZT mengatakan, bagi mendenda 1MDB, kami memerlukan persetujuan ataupun kebenaran Peguam Negara. Dan Peguam Negara menolak denda yang disyorkan oleh Bank Pusat, kata beliau. Alright. Syafi'i bertanya, berapa jumlah denda yang disyorkan oleh Bank Negara Malaysia? ZT kata 23 juta. Syafi'i kata, ini dikurangkan kepada 15 juta? ZT kata, ya betul. Pada 2016, Bank Negara Malaysia dilaporkan telah mengeluarkan surat compound kepada 1MDB kerana gagal mematuhi sepenuhnya arahan dikeluarkan oleh Akta Perkhidmatan Keuangan yang adalah antara tindakan takhir oleh ZT sebelum bersara sebagai Gubernur BNM. Kemudian 2018, Gubernur Bank Negara Nur Samsiah Muhammad Yusof mendedahkan bahawa 1MDB telah didenda 15 juta. Antara 27 Julai 2015 dan 2018, Peguam Negara ketika itu ialah Muhammad Apandi Ali. Sebelum ini, semasa perbicaraan 1MDB di hadapan Hakim Colin Lawrence Sequeira, ZT memberi keterangan bahawa Apandi pada tahun 2015 tidak menerima cadangan Bank Negara untuk mendakwa bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Syarul Azral Ibrahim Halmi serta dua lagi bekas eksekutif firma itu, Casey Tang dan Nick Faizal Arif Kamil. Najib 70 berdapat 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan penggubalan wang haram membabitkan dana 2.2 bilion ringgit daripada 1MDB yang dimiliki sepenuhnya oleh MOF. Bagi 4 pertuduhan salah guna kuasa, Najib yang juga bekas Menteri Kewangan didakwa melakukan kesalahan itu di M Islamic Bank, Cawangan Raja Chulan di antara 2011 sehingga 2014. Bagi 21 pertuduhan penggubalan wang haram, tertuduh dikatakan melakukan kesalahan itu di bank yang sama di antara 2013 Mac dan juga Ogos 2013. Sementara itu, bernama melaporkan dalam kenyataan saksinya, ZT memberitahu bahawa ketidakupayaan 1MDB untuk membayar balik wang itu dan memberi bukti mengenai status dana mengakibatkan kompaun dikenakan ke atas dana kekayaan berdaulat itu. 1MDB membayar kompaun pada 2016. Muhammad Syafiq, adakah terdapat sebarang percubaan oleh Menteri Keuangan iaitu Najib untuk mengenepikan denda ke atas 1MDB? ZT menjawab, saya tidak tahu. Selain itu, ZT juga menegaskan bahawa M-Bank memberitahunya bahawa Najib akan membuka akaun dengan bank itu. Tetapi berkata pengarah urusan bank berkenaan Chiah Teck Kuang tidak memberitahunya bahawa ada derma yang dijangka masuk. ZT sekali lagi menegaskan bahawa Bank Pusat tidak menjalankan kajian sewajarnya ke atas akaun individu dan itu adalah kewajipan institusi keuangan masing-masing. Maksudnya Bank Pusat tak tengok akaun individu, itu tugas bank-bank lah. Kedatangan ZT dilihat bercanggah dengan keterangan Chiah sebelum ini dalam perbicaraan NDB yang sama apabila katanya dia telah memberitahu ZT mengenai derma yang dikatakan akan tiba. So, Chiah kata dia bagi tahu ZT, tapi ZT itu tak ada pun. Chiah pada 2022 memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa dia telah mengikuti arahan pengurusi M-Bank dan pergi ke rumah Najib untuk memberitahu Najib dengan dokumen pembukaan akaun bank dan Najib mendakwa akan ada 100 juta USD derma datang dari Arab Saudi untuk beliau khusus bagi pelaksanaan aktiviti berkaitan Islam. So perkara itu tidak, kalau kita tengok perkara itu tidak di-inform kepada Bank Negara Malaysia dan itu antara sebab lain kenapa Najib kemudian didenda pada tahun 2000. Kalau kita tengok sini pada 2016 sebelum ZT meletak jawatan ataupun bersara, pada tempoh itu beliau telah didenda sebanyak kalau kita tengok cadangannya 23 juta tapi kemudian AG menolak dan meletakkan hanya 15 juta denda tersebut yang kemudian dibayar. Menunjukkan apa tuan-tuan? Sebenarnya memang ada salah laku ataupun satu bukan salah laku, salah
tata kelola, bukan salah laku, tata kelola, maksudnya dari segi prosedur itu salah, menyebabkan 1MDB didenda. Now, does that amount kepada salah laku, penggabalan wang haram dan sebagainya, yang itu nanti akan dibahaskan di dalam kes ini. Tetapi apa tujuan perbicaraan kecil dengan Zeti? Yang pertama, ada orang kata Zeti terlibat, Zeti yang dapat terima duit dana ni sebelum ni, orang duk kata kan. Sebenarnya tak ada, dan dibuktikan bahawa Zeti sendiri telah mendenda 1MDB pada waktu itu, minta 23 juta, tetapi Apandi Ali yang menurunkan kepada 15 juta, dan Apandi Ali inilah yang sebenarnya pada waktu itu nak membuang kes 1MDB ini, kalau tuan-tuan ingatlah kes tersebut. So ini antara perbicaraan yang berlaku pada hari inilah. Baik, kita beralih kepada cerita judi, tuan-tuan, syarikat judi. Nah, baru-baru ini ada timbul kan, saya kata bahawa Perdana Menteri mendedahkan bahawa ada parti politik yang menerima dana judi. Menerima dana judi. Dan pada masa itu PAS kata, I think Perikatan Nasional ke PAS, saya tengok salah satu kata, dia akan saman Perdana Menteri, akan saman Anwar Ibrahim. Sampai sekarang, setakat Ogos, tidak ada saman lagi yang ditujukan kepada Anwar Ibrahim. Kita tak tahu kenapa. Setakat Ogos, tidak ada saman terhadap Anwar Ibrahim dilakukan. Kejap tuan-tuan, saya ada masalah dengan TikTok saya. Kejap. Setakat ini tidak ada saman terhadap 1MDB. Tidak ada saman terhadap kepada PMX berkenaan dengan dana judi. Tidak ada saman terhadap PMX terhadap dana judi yang dikatakan yang dia orang nak saman lah kononnya sebab itu ini dan sebagainya.